Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, Anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang baru sahaja berlalu dalam hidupnya kami. Wasallim Ramadana lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan, puasa, zakat dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Baik. Jadi pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan sekali lagi pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Yang hamba nak tanya pada tuan-tuan pada pagi ini, mula-mula lagi nak tanya, siapa yang masih lagi tak hafal doa tadi? Tolong tulis di ruangan komen. Yang dah hafal tulis dah, yang belum tulis belum. Doa apa? Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Tulis kejap di ruangan komen. Siapa yang belum hafal tulis belum. Siapa yang dah hafal tulis alhamdulillah dah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kalau kita melihat para as-sahabah, para sahabat Nabi SAW, dirawikan ada setengah para sahabat yang ni yang haqqah lah, yang haqqah. Mereka baca doa tadi sampai 6 bulan selepas daripada Ramadan. Itu satu golongan. Ada golongan yang kedua daripada as-sahabah, dia baca doa tadi sampai 3 bulan selepas daripada Ramadan. Tu 3 bulan hari-hari dia baca Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Bahkan terlebih ramai daripada para as-sahabah, mereka baca doa tadi tuan-tuan 1 bulan. Dah. Jadi kita ni sekurang-kurangnya tuan-tuan tak mampu nak amal 6 bulan, tak mampu nak amal 3 bulan, maka sekurang-kurangnya amalkanlah walaupun 1 bulan. Baca setiap hari tuan-tuan. Allahumma sallimna li Ramadan. Bagus Badrul Syam. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang baru saja berlalu dalam hidupnya kami. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, kita doa pula, mudah kau sampaikan kami pada Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala. Kau terima semuanya ya Allah.
Tuan-tuan, ni rahasianya. Kenapa para as-sahabah tak tinggal doa ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kerana penerimaan amalan dalam bulan Ramadan, Allah, satu perkara yang tak terjangkau oleh akal. Tulis. Kerana penerimaan amalan di bulan Ramadan, Allah, benda yang tak terjangkau oleh akal, apa dia? Akan kehebatannya. Tak terjangkau. Nabi SAW pun sendiri angkat tangan. Nabi surrender. Kalau selain daripada Ramadan, aku boleh garanti. Setiap satu kebaikan, berapakah perkara kebaikan, hasanat, pahala Allah Ta'ala beri. Illa Ramadan, melainkan Ramadan. Sebab itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberi kepada hamba, hak hamba. Dan hak kamu, hak kamu. Maka Nabi sendiri pun surrender. Nabi kata kalau buat Ramadan ni Allah. Sebab itulah kenapa para as-sahabah bersungguh-sungguh lepas daripada Ramadan mereka baca. Jadi saya berdoa agar circle saya dan kalian yang bersama dengan hamba pada pagi ini dalam hashtag Santapa Rohani, ya, saya doakan agar semua sekali kalian hafal doa ini dan amalkan ia pada kehidupan dan rasai tajalli ia dalam kenikmatan, agar kita harap kita baik sangka kepada Allah setiap amalan yang kita lakukan pada Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, diterima semuanya daripada kami. Jelas? Amin Allahumma amin. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita bersambung hari ini pada satu nasihat yang best. Jadi bantu saya untuk share, tuan-tuan. Tuan-tuan, bantu saya untuk share. Kalau boleh share lagi banyak, lagi bagus, tak rugi pun. Sebab dalil berkenaan bertolong-tolong kepada kebaikan ni banyak. Banyak. Bila mana ada dalil, bila mana ada hujah, kita pula bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi kalau boleh banyakkan like, banyakkan share, agar ramai orang mendapat manfaat pada hari ini. Daripada Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, Man salla kulla yaumin isnata asyarata rak'atan faqad ada haqqas salati. Satu. Yang kedua, wa man shama min kulli syahrin thalathata ayyam faqad ada haqqas siyami. Dua. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad ada haqqal qira'ati. Tiga. Wa man tasaddaqa fi jumu'atin bidirhamin faqad ada haqqas sadaqati. Empat. Baik. Jadi hari ini kita nak bincang berkenaan apa? Pertama, apa hak bagi solat? Dah. Kita duk tuntut hak kita. Sebagaimana yang berlaku sekarang di bumi Palestin. Mereka menuntut tanah mereka, menuntut hak mereka. Bagus. Kita doakan agar Allah Ta'ala bantu. Terima kasih Bintu Azhari. Jadi bermakna hidup kita ni sentiasa kita menuntut hak. Dan terima kasih kepada yang beri star. Mudah-mudahan kalian diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni sama juga ni. Bintang. Siapa yang berhak dapat bintang ni? Cerita bab hak. Jadi hidup kita ni sebagai manusia, bila sebut hak ni tuan-tuan, kadang-kadang kita sering menukil, sering meminta hak-hak yang kita nak. Namun kita lupa tuan-tuan, pagi, petang, siang, malam, solat yang kita lakukan, dia pun ada hak dia. Ada yang benda yang dia nak. Yang kita akan belajar pada hari ni, apa dia hak bagi solat, apa dia hak puasa, dan apakah dia hak Al-Quran, bagaimanakah kesempurnaan Al-Quran, dan yang keempat, apakah hak bagi sedekah. Bila kita faham ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita menyempurnakan apa yang mereka perlukan. Sebab itu tuan-tuan, cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Antara kegagalan kita sebagai murid, kadang-kadang
kita tak tahu apakah hak kita sebagai murid dan apakah hak guru. Kadang-kadang kita tak tahu apakah yang guru nak pada aku. Apa yang guru nak kat atas diri aku. Sama juga hari ni kita akan belajar. Solat, apa yang dia nak aku buat sangat ni? Apa hak solat terhadap diri aku? Dan apakah apa yang perlu aku lakukan bagi memenuhkan hak solat? Jelas ke jelas? Baik, jadi kalau anda telah bersedia, ayo bersama-sama kita mendengar nasihat daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Yang pertama, tulis di ruangan komen. Man salla kulla yaumin isnata asyarata raka'atan faqad ada haqqas salati. Yang pertama, barang siapa melakukan solat 12 rakaat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak solat. Tulis, itu poin yang pertama. Barang siapa melakukan solat 12 rakaat, 12 rakaat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak solat. Baik. Bila sebut 12, adakah 12 itu termasuk daripada yang wajibah? Tak. Tak termasuk daripada yang wajib. Siapa yang tak sempat nak tulis tu tak apa. Sebab tu kita ada circle. Ramai circle yang hanya menulis. Nanti copy paste simpan. Tapi jangan risau, habis daripada live, tim Arya Global akan keluarkan nanti satu gambar. Apa yang kita belajar hari ni, kita buat nota insya-Allah. Jadi tuan-tuan pun dapat belajar sesuatu. Yang pertama, bila sebut 12 rakaat, dia tak termasuk daripada jumlah yang wajibah. Yang tu wajib. Subuh 2, Zuhur Asar 4, Zuhur Asar 4, 8 tambah 2 dah 12. Bermakna tambah pula Maghrib 3, 15. Tambah pula Isyak 4, dah 19. Yang tu tak termasuk. Di 12 rakaat, kata ulama' di antaranya solat-solat yang sunat. Solat-solat yang sunat. Tak kira solat sunat apa. Saya pernah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah mendengar syarah berkenaan kalam ini tuan-tuan. Tak silap dulu waktu saya di Aceh. Macam mana ulama' memahamkan 12 rakaat ni. Terdapat beberapa huraian-huraian yang dirojokkan dengan beberapa dalil, nas dan sebagainya. Ada yang kata khusus bagi solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ada yang kata iaitu solat sunat rawatib. Betul Kak Norani Yusof? Betul. Ada yang kata tak termasuk, iaitu termasuk daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 12 rakaat pada waktu malam sahaja. Jadi ala kulli hal, cara saya nak berhadapan dengan kalian sebagai orang awam, kan kita ni orang awam, saya pun orang awam. Jadi saya mengambil satu pendekatan. Kalau kita mengkaji level solat sunat ni tuan-tuan, solat sunat yang the highest level ialah solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Artinya dalam hidup kita ni, solat yang wajib tuan-tuan dah buat, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, hari ni kita mengaku sekejap, ya Allah, aku tak menunaikan lagi hak solat. Yang tadi, aku menunaikan hak kewajiban hamba. Yang 19 rakaat tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, aku menunaikan hak sebagai hamba. Bukan menunaikan hak bagi solat. Itu kita menunaikan hak sebagai hamba. Hak sebagai hamba kan wajib. Tuhan kata wajib solat, wajib. Habis. Namun tuan-tuan, hak bagi solat kita belum tunaikan lagi. Jadi hari ni kita dapat faham, kalau betul-betul kita dinamakan orang yang bersolat, menunaikan hak bagi solat, menyempurnakan diri bagi solat, menyempurnakan yang dikatakan kesempurnaan bagi solat, jangan tinggalkan sehari ada 12 rakaat. Kalian qiyaslah ala hadha, qis ala hadha. Paling tidak pun rawatib. Subuh dah 2. Nampak? Subuh dah 2. Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah, dah ada 6. Betul? Lepas tu asar ada qabliyah sahaja, ba'diyah tak ada.
dah 8. Lepas tu maghrib ada qil, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Cuma yang muktamad, kalau yang solat sunat yang dia dua. Kalau yang terlebih muakkad iaitu ba'diyah 10. Lepas tu isyak. Habis. Isyak ambillah 2 contoh. Sekurang-kurangnya 12 rakaat kena buat sehari semalam. Sebab tu berazam tuan-tuan. Siapa yang nak berazam? Jangan, aku tak nak tinggalkan sekurang-kurangnya 12 rakaat solat sunat. Aku tak nak tinggalkan sekurang-kurangnya 12 rakaat solat sunat. Itu kalau kita berpegang kepada 2. Kalau belum lagi kita berpegang kepada pendapat yang mengatakan 4. Adalah Nabi SAW, kadang-kadang Nabi solat rawatib 4 rakaat. Bukan kadang-kadang, terlebih banyak. Qabliyah Nabi buat 4. Ba'diyah Nabi buat 4. Selepas maghrib Nabi buat 4. Jadi kita sebagai orang yang awam, kita ambil yang memadai dahulu. Sekurang-kurangnya ada dalam seharian hidup kita itu, kita melakukan 12 rakaat solat sunat. Maka hamba jawab, bila mana kalian dan kami dah melakukan 12 rakaat sehari semalam, tahniah, kita dah melakukan yang dikatakan hak solat. Tuan-tuan dah beri dah solat tu hak dia. Tuan-tuan, yang ni satu jawapan yang best daripada kesinambungan daripada apa yang kita lakukan. Agak-agaklah tuan-tuan, yang ni agak-agak dulu, belum yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Agak-agaklah kalau tuan-tuan dah beri hak bagi solat, agak-agak apa solat akan beri. Agak-agaklah kalaulah kita dah beri hak solat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah yang berlaku sebenar pada hidupnya kita. Kita selama ni fikir hak aku je. Kau tak fikir hak aku ke? Sedangkan hak bagi pasangan kita, kita pernah fikir. Pernah tak kita bagi hak dia? Pernah tak kita bagi apa yang sepatutnya bagi diri dia? Jadi bila kita tak jelas dalam kehidupan kita hak orang lain, kita duk fikir hak kita saja, apa yang berhak aku dapat, tak pernah fikir apa yang sepatutnya dia dapat, akhir sekali akan membuatkan tuan-tuan, kita tak mencapai sebenarnya apa yang dikehendaki daripada rahsia solat. Sebab tu, hari ini berazam, ya Allah, aku nak sempurnakan hak solat. Aku nak sempurnakan hak dia. Aku nak sempurnakan hak solat. Jadi mudah-mudahan bila kita sempurnakan hak solat, solat tahulah apakah hak yang patut diberi kepada kita dalam rahasianya solat. Siapa dapat sesuatu pada hari ini? Say I. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Jelas? Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa pula hak puasa? Tuan-tuan, Ramadan tu bukan hak puasa. Ramadan tu wajib, kewajiban. Itu bukan kita menggunakan hak bagi puasa lagi. Tak. Itu baru benda yang wajib. Itu kewajiban bagi kita. Bukan hak Itu kewajiban Ramadan, kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba menunaikan apa yang difardukan oleh Allah. Namun ingat, puasa tu sendiri dia ada hak dia sendiri. Ada benda yang dia nak. Tulis di ruangan komen. Wa man shama min kulli syahrin salasata ayyam faqad ada haqqas siyami. Apa dia? Barang siapa yang telah berpuasa 3 hari setiap bulan. Siapa tu? Akulah. Tulis aku. Jangan tulis siapa, tulis aku. Itu cara kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa selama 3 hari setiap bulan, maka ia telah menunaikan hak bagi puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Poin yang kedua apa dia? Bila mana aku menunaikan sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Terima kasih Tun Salihah. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari berpuasa. Maka ulama tidak mendetailkan sangat 3 hari itu apa dia. Terpulanglah kepada tuan-tuan. Nak puasa Isnin dan Khamis ke, atau berpuasa dipanggil puasa kalau 3 hari direct ni dipanggil puasa apa? Iaitu puasa tengah bulan 13, 14, 15. Walhal kita ni banyak puasa. Ada puasa hitam, ada puasa putih, ada puasa Isnin, ada puasa Khamis. Terpulang tuan-tuan nak puasa yang mana. Tuan-tuan nak buat qada pun boleh. Yang paling penting,
Bila mana aku ni berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Tak kira puasa apa, tak kira. Dah? Maka pada hakikatnya tuan-tuan, kita telah menunaikan hak bagi berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah puasa tu seronok. Dia dapat hak bagi dia. Bila dia dapat hak dia tuan-tuan, dia dapat apa yang sepatutnya dia dapat, maka agak-agaklah apa puasa akan beri kepada kita. Tuan-tuan nak tak saya tanya? Saya tanya satu ilmu yang saya rasa ilmu ni tak pernah ditanya oleh orang lain lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang lain pernah tanya, bagus. Itu membuktikan persamaan antara ilmu saya dan ilmu dia. Kalau tak ada orang lain pernah tanya, tuan-tuan ambillah ilmu ini. Kerana ilmu ini satu kepahaman yang saya pelajari waktu di pondok dahulu. Dengar dah ilmu ni. Sepatutnya ilmu ni biasa kami cerita dalam program Nak Baki Solat sahaja. Dan kami bawa ia dalam program interaktif Cinta Solat. Tapi berbetulan tiba-tiba idea datang pada pagi ni, saya suka nak share kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan lupa solat tu makhluk. Puasa tu makhluk. Diri puasa tu makhluk. Diri solat tu makhluk. Memang dia sifat. Bila mana kita melakukan solat, maka dinamakan kita bersolat. Tapi kita lupa. Diri solat tu sendiri kan makhluk. Apa makhluk? Satu benda baru yang dijadikan. Jadi, kadang-kadang bila kita lupa, puasa tu sendiri makhluk. Kita selama ni, kita nampak puasa tu satu sifat. Satu sifat yang bila mana kita berpuasa, maka kita rasa kita yang berpuasa. Walhal kita lupa, puasa itu asalnya satu benda yang terasing dari hidupnya kita, dan kita gunakan ia dalam kehidupan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kalian tak jelas bahawa puasa tu sendiri makhluk. Bila dia makhluk tuan-tuan, maka dia ada diri dia sendiri. Puasa tu ada diri dia sendiri. Saya bagi contohlah nafsu. Nafsu nampak tak? Tak nampak kan? Tapi orang yang berperangai bernafsu, kita nampak. Jahat dia tu. Makna nafsu dia tengah membara. Amarah dia setengah membara. Tapi nafsu tu sendiri makhluk. Benda yang dijadikan oleh Allah. Allah Ta'ala buat nafsu tu. Kan kita belajar sirah. Waktu mula-mula dijadikan nafsu. Kemudian Allah Ta'ala nak uji dia. Dia letak dekat tempat yang begitu panas beribu tahun lamanya. Kemudian diperintahkan malaikat, kau pergi ambil nafsu tu. Ditanya, man anta, siapa kau? Aku, kau lah. Aduh, bekeng nafsu. Waalaikumsalam, Ahmad Saleh. Saleh. Saya sebagai Saleh, Ahmad Saleh. Aku, kau lah. Oh, begitu. Allah Ta'ala uji dia pula, letak di tempat yang begitu sejuk. Begitu sejuk lamanya. Kemudian dia ambil balik. Man anta, siapa kau? Katanya nafsu. Kau, akulah. Oh, sombong. Itulah sifat nafsu. Bermakna dia kan makhluk yang dijadikan satu makhluk. Kemudian diuji pula dengan ujian yang ketiga. Diberi lapar. Bila dia beri lapar, tak lama berengek. Malaikat dengar lah. Bunyi nafsu tu berengek. Allah Ta'ala perintah pergi ambil nafsu. Ambil. Ditanya, siapa kau? Anta Rabbi wa ana abdi. Oh, baru mengaku. Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Maknanya, apa yang kaitan saya nak beri faham ialah, simple sahaja tuan-tuan. Nafsu tu walau jenis tak nampak. Mana nafsu? Nampak? Tapi kita bersepakat dengan nafsu. Hakikatnya, kalau tuan-tuan boleh bawa keluar nafsu tu, dia seolah satu makhluk yang dijadikan. Sama juga dengan puasa. Sama juga dengan solat. Mereka tu ada diri dia. Jelas? Nak belajar lebih lanjut nantilah dalam program interaktif Cinta Solat. Nanti ICS kita belajar insyaAllah. Cuma bagi tuan-tuan yang tak pernah masuk NBS, kami tak galakkan join ICS. Sebab ICS ni agak, levelnya agak tinggi. Tuan-tuan takkan faham perjalanan interaktif Cinta Solat kalau tuan-tuan tak join NBS dahulu. Itu lebih aula bagi tuan-tuan. Mana ada orang masuk kelas 3? Masuklah kelas 1 dulu. Ada, tiba-tiba daftar, kelas 3 teruslah. Tak ada tuan-tuan.
Dah, pada adatnya tiada. Walaupun 1 juta dalam 1 tu ada. Siapa yang pakai matematik tu? Adi Putra. Dah, itu 1 juta dalam 1, rasa 1 juta. 10 juta dalam 1, wallahualam. Adi Putra. Baru masuk tahun 1, lepas tu belajar 4 bulan berhenti. Terus masuk dekat Oxford, ambil A-level. Bukan Oxford, ambil A-level. Yang tu 1 juta dalam 1 lah. Tapi kebanyakan kita pada adatnya masuk ke 1, masuk kelas 2, masuk kelas 3. Dah. Kelas 1 tu pun ada pula. Mula-mula yang pre, masuk yang pre dulu. Tengok macam mana kami run program. Kami bantu peserta dengan kepahaman tauhid yang sebenar. Jelas? Habis. Okey? Jadi, hari ini kita berazam. Kalau tuan-tuan betul-betul nak memenuhi hak bagi puasa, bagilah hak yang berhak untuk puasa. Apa dia? Puasa tak nak banyak. Aku nak 3 hari je sebulan. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Maka, kata Abdullah Ibn Mubarak, kalau kamu berpuasa sebulan 3 hari, bermakna tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kamu telah menunaikan hak bagi puasa. Ada ditanya sekarang di mana Adi Putra? Ada lagi Mak Ngah. Cuma maaflah, kadang-kadang bila politik ni Mak Ngah, walaupun dia tu bagus, dia tu cerdik, banyak kadang-kadang orang tak menggunakan manfaat bagi diri dia. Sedangkan untuk pengetahuan Mak Ngah, formula-formula yang Adi Putra buat, kerajaan Brunei ambil gunakan sebagai silibus di sekolah. Formula-formula yang Adi Putra buat, kerajaan Brunei ambil formula tu gunakan di sekolah-sekolah. Tengok, bijaknya kerajaan Brunei. Malaysia sebab apa? Politik. Bila sebut sebab politik sekali lagi masuklah bab lain. Saya bukan ahli politik tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis, itu poin yang kedua. Baik, boleh kita sambung lagi. Kita masuk pula apakah hak bagi Quran. Yang ni penting. Yang ni penting. Nanti saya nak bagi share satu cerita. Kalau tuan-tuan naklah, cerita ni terlalu penting. Dan ada pula kaitan dengan seka-seka saya yang sebelum daripada ini. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad ada haqqal qira'ati. Tulis poin yang ketiga. Barang siapa, yakni aku, yang telah membaca 100 ayat setiap hari, maka aku telah memenuhi hak bacaan Al-Quran. Tulis. Yang ketiga apa dia? Kalau aku baca Quran sehari 100 ayat, sehari 100 ayat, sehari 100 ayat, ulama tak syarah adakah ayat yang baru ataupun ayat yang berulang. Tak ada masalah terpulang. Nak baca Yasin setiap hari ke ayat yang sama? Tambah sikit. Ataupun seharian dengan ayat-ayat yang lain. Maka kata Abdullah bin Mubarak, bila mana kalian, yakni kita membaca 100 ayat sehari semalam, maka kita telah menunaikan hak bagi Quran. Saya jawab, bila kita beri hak Quran, barulah Quran bagi hak kita. Maaf tuan-tuan, ramai yang bertemu dengan saya kadang-kadang datang dengan masalah. Masalah solat tu banyak dah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bantu mereka dengan asbab daripada program yang kami lakukan. Yang ni cerita masalah yang lain. Sama ada masalah perubatan, masalah gangguan dan sebagainya. Dengar dengan baik ilmu ni. Agar tuan-tuan dapat solusi dan dapat jalan keluar daripada masalah hidup tuan-tuan. Bila mana ditanya kepada saya, macam mana ustaz cara nak buat? Di gangguan macam tu, macam ni, sakit tu, sakit ni dan sebagainya. Kadang-kadang bila dia pergi dengan ustaz tu, pergi dengan ustaz ni, ustaz tu bagi ayat-ayat Quran sebagai syifa. Saya tak nafi tuan-tuan, Al-Quran is the best sebagai syifa dan perubatan. Tetapi, adakah kalian menunaikan hak bagi Quran? Ni. Kita tak nafi Quran is the best choice, pilihan untuk segala syifa dan segala perubatan. Persoalannya, adakah kita bagi hak Quran? Sebab itulah, maaf, hak bagi Quran kita tak bagi. Hak Quran kita tak bagi. Lepas tu, bila kita sakit baru cari dia. Bacalah ayat tu, bacalah ayat ni. Tiba-tiba gangguan tak hilang. Tiba-tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penyakit tak hilang. Kemurungan tak hilang.
Stres tak hilang. Akhir sekali, hilang dan kuranglah kepercayaan diri beliau kepada Al-Quran. Sebab apa? Saya jawab pada hari ini, tuan-tuan. Bukan salahnya Quran. Hang tak beri hak bagi Quran. Bila kita tak beri hak bagi Quran, tuan-tuan, adakah Quran akan beri hak dia kepada kita? Lah. Sebab tu, bila yang berjumpa dengan saya banyak berkongsi kepada mereka. Kalau sebut syifa atau perubatan, saya suka sharing berkenaan dengan selawat Nabi. Itu lebih adil lah. Dan lebih secure bagi diri mereka. Bukan kita tak nak bagi Quran. Tanya dulu, baca tak Quran sehari semalam 100 ayat? Ni point dia. Kalau kita tidak baca Al-Quran sehari semalam 100 ayat, hari-hari tak baca, tuan-tuan, Al-Quran tidak mendapat hak dia. Bila mana Al-Quran tidak mendapat hak dia, kita pula nak hak kita. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak Quran bagi tak? Kau sakit baru kau cari aku. Waktu kau senang kau tak baca aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bagi orang yang datang dengan saya, dan saya ni bukan ahli perubatan, tapi ilmu tu adalah sedikit ciput, lebih kurang saya lebih syorkan selawat Nabi. Sebab selawat yang berbentuk syifa pun banyak. Selawat yang berbentuk syifa pun banyak. InsyaAllah kepada peserta ICS yang akan belajar dalam minggu depan ni, saya akan bagi beberapa jenis selawat yang kalian boleh istiqamah gunakan sebagai syifa dan perubatan. Supaya apa? Bila ada isu ni, selawat. Bukan selawat yang biasa, ni selawat yang luar biasa, yang khas untuk perubatan. Apa beza selawat dengan Al-Quran? Saya ulang balik. Kalau Al-Quran kena tunaikan hak dia. Apa hak Quran? Baca sehari semalam 100 ayat, barulah Quran bagi hak dia. Barulah dia bagi. Tidak, kita nak hak Quran, nak perubatan, tapi hak Quran kita tak beri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas. Beza dengan selawat. Selawat ni, kata ulama, satu amalan yang dilakukan, riak ke, ujub ke, takabur ke, nak tunjuk ke dan sebagainya, tak ikhlas ke, qabul. Sebab tu kehebatan selawat ni besar. Quran tu lebih besar sebab dia kalamullah. Tapi nak cerita sesuai ke tidak dengan kita, itu sahaja. Jelas? Itu poin yang ketiga. Dan akhir sekali poin yang keempat, tuan-tuan. Dan ayo bersama-sama hari ini kita belajar apakah hak bagi diri mereka. Yang keempat, وَمَنْ تَصَدَّقَ فِي جُمُعَةٍ بِدِرْهَمٍ فَقَدْ أَدَى حَقَّ الصَّدَقَةِ. Tulis. Dan barang siapa, terima kasih Zuhairi. Dan barang siapa, yakni aku, yang telah bersedekah 1 dirham setiap Jumaat. Admin tolong cari 1 dirham bersama berapa ringgit sekarang ni. Dan barang siapa yang telah bersedekah 1 dirham setiap Jumaat. Setiap Jumaat. Maka aku telah memenuhi hak bagi sedekah. Baik. Poin yang keempat apa dia? Tulis. Bila aku dapat sedekah setiap Jumaat. Tak kiralah transfer ke, masuk ke masjid ke, hantar ke pondok ke, tukar dengan nasi ke dan sebagainya. Setiap Jumaat, kalau kita bersedekah 1 dirham. 1 dirham berapa ringgit sekarang ni? RM1 12 sen. Yang terkini 1 dirham. 1 dirham tu 1 dinar tu? La. Dinar lain, dirham lain. Ya, Aiwa. Ada? RM1 8 sen. 12. Ya ke? RM1 12 sen. Betul RM1. RM1 12 sen bersama 1 dirham. Okey, terima kasih. Maknanya, barang siapa yang bersedekah setiap Jumaat 1 dirham. Dirham perak. Dan nanti tuan-tuan Google lah sendiri 1 dirham tu banyak mana. Admin kata RM1 12 sen. Maknanya setiap Jumaat kita tak leka menunaikan hak bagi sedekah. Apa dia? 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham setiap Jumaat. Maka tuan-tuan, kalian telah menunaikan hak bagi sedekah. Dan ingat,
Simple sahaja formula saya nak bawa datang pada pagi ini. Bila kita tunaikan hak bagi dia, dia akan beri hak dia kepada kita. Dah? Sebab itulah kadang-kadang kenapa kita tidak mendapat rahsia bagi sesuatu. Kadang-kadang benda tu tak sempurna lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak syafaat daripada sedekah. Kita nak kemuliaan bagi dia bersedekah. Kita nak kehebatan daripada bersedekah. Tapi kita lupa tunaikan hak bagi sedekah. Tuan-tuan, dengar dah. Nampak RM1 tu tak banyak. 1 dirham bersama RM1.12. Pada kita nampak tak banyak. Tuan-tuan. Tapi, kalau kita menyebut bagi hak, benda tu akan menjadi payah untuk istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayuh, berazam. Tulis besar-besar. Apakah hak bagi solat? Sehari semalam 12 rakaat. Apakah hak bagi puasa? Sebulan 3 hari puasa. Apakah hak bagi Quran? Sehari semalam 100 ayat. Dan apakah hak bagi sedekah? Setiap Jumaat aku kena beri 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham. Mudah-mudahan kalian telah menunaikan hak bagi solat. Bila kita beri hak dia, barulah dia beri hak kepada kita. Kita menunaikan hak sedekah, hak puasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Dah? Barulah dia beri hak dia kepada kita. Kalau yang ni dia kata RM20. Hak apa ni? Yang ni dirham perak. Terpulang. Kiaslah mana-mana. Bila kita membaca Quran sehari semalam 100 ayat, kita beri hak bagi Quran. Quran tahulah nak beri hak dia kepada kita. Dan setiap Jumaat, bila mana kita bersedekah 1 dirham, 1 dirham, istiqamah, maka sedekah tahulah tuan-tuan nak beri hak dia kepada kita. Ketika itulah semuanya akan berimpak, memberi kesan dan memberi kepahaman dalam diri dan kehidupan. Jelas? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah Ta'ala beri faham. Bila dah faham, Allah Ta'ala beri yakin. Bila dah yakin, Allah Ta'ala zahirkan dengan tindakan. Bila kita dah buat tindakan, maka diberi pula kepada kita manfaat dan kebaikan. Dan daripada kebaikan itu, hasillah kepada kita makrifah, kepada perjalanan membawa kepada ketuhanan. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.